selamat pagi Malaysia dan selamat pagi orang Sarawak. Bersama Zel, Yusuf dan Afikai dalam Borak Tesipeng. Hello guys. Annyeong. Selamat pagi. Annyeong. Selamat pagi. Dah breakfast, Yusuf, Afikai? Apa ya? Dah breakfast ke? Oh, breakfast. Breakfast macam biasa udah Breakfast lah. sih boleh ditinggalkan, okey? Because kita kan masih travelling jauh-jauh. Yeah. So, kita di sini hari tu mah. Hari tu kita berada di Lundu. Wow. Apa kita boleh dekat Lundu tu? Okay, so untuk episod kali tu, kita berada di Lunduk untuk mengenali dengan lebih dalam lagi mengenai keropok-keropok yang dibuat secara lokal di area Lunduk tu. Ada keropok ikan, keropok sotong, keropok udang dan juga did I miss any keropok? Saya dah nak, semua dah cukup kah? Ada keropok jellyfish sih. Ada keropok ikan sardin. Keropok ikan sardin, Ya, yeah. macam ada. Bilanya adanya ada. Very seasonal. Bermusim. Yes. Unikan dekat situ lah. So kita akan kelakar dengan seorang pengusaha keropok dekat Lunduk tu. Tapi sebelum Afikai, sini sedaknya boleh nangga episod-episod yang Macam biasa, mun torang terlepas episod lepas, sayanglah musik nangga. Kami cadangkan memang torang patut nangga episod-episod yang terlepas ya. Jadi mun terlepas bolehlah layari laman web YouTube dan search je Borak Tesipeng. And mun torang ada sebarang pertanyaan ataupun sebarang respon kepada kami orang, bolehlah emailkan kepada borak@tvstv.my. Betul. Jangan lupa subscribe and turn on that notification bell in order for you to be notified every time we upload a video on YouTube. Okay. Betul. Alrighty, we'll be back right after the break with our guest. Stick around on Borak Tesipeng. Stay tuned. Bertemu kembali dalam rancangan Borak Tesipeng. Okey Yusuf, kami sebenarnya dah excited gila dah mau tahu pasal keistimewaan keropok tu. Apa awalnya punya? Tapi kita ada pandangan orang sekitar sini kini tu. Sini kita tahu Yusuf. Kita di Lunduk. Oh, kami sih tahu. Kami sampai tadi ke situ dah. Tidur. Sebenarnya kami orang berada di Lunduk kini tu di rumah pengusaha keropok sotongnya dan jual keropok macam-macam sebenarnya, keropok sardin, keropok sardin, Keropok ikan sardin. keropok ikan sardin yang sangat sotong, special, Wow, first time. udang dan of course keropok ikan adalah main produknya. And kita mau welcome our guest in our set today, introducing pengusaha keropok cap 2 Kapalaya, Tuan Haji Saini bin Weng. Welcome. Selamat datang. Selamat datang, sama-sama. Apa khabar kita, Tek? Alhamdulillah, bagus. Hari tu Tek sedang ngoreng keropok. Ada akan datang sekejap lagi. Sebenarnya masa kita datang stok tadi yang harum je bau keropok. Dah masuk je terus dah tercium bau. Iyalah, ia adalah trademark pengusaha seorang keropok. Pengusaha seorang keropok. Okeylah udah. Udah gitu saja ada soalan. Berapa lama dah Tuan Haji mulakan bisnes perniagaan jual keropok tu? Jadi pengusahaan tu telah dimulakan lebih 10 tahun yang lepas, yaitu pada way back 2008. 2008. Jadi lebih kurang dalam 12 tahun dah lah kita mengusahakan usaha yang murni ini di bawah syarikat yang kita tubuhkan, yaitu Rafimas Enterprise. Okey. So ia adalah kepala startnya dulu lah. Ya kita bernaung di Padaya. Jadi bila kita memperkenalkan diri kita sebelumnya, kita jual-jual di tepi-tepi jalan dulu. Kayak kemudian baru kita menubuh kita pun enterprise. Dengan ada enterprise, dipayung oleh enterprise, kita boleh bergerak lebih jauh lagi lah. Maksudnya masa mula-mula start berniaga dok sebagai peniaga kecil kah terus start secara besar-besaran? Apa juga pekerjaan yang kita lakukan memangnya dari kecil lah. Macam kita tu kita memperkenalkan diri kita di jual-jualan di expo, di tempat-tempat pasar-pasar tani. Udah ya, bawa kita terasa ada confidence sikit, confidence level kita ada tinggi. Jadi kita cobalah cari jalan untuk mengambil lisensi. Lisensi kita peroleh daripada council, dari majelis daerah, pejabat daerah, dan kadang-kala kita juga dapat kebenaran daripada SEDC. Perniagaan tu nya turun-temurun ataupun memang inisiatif diri Empun untuk olah? Seednya daripada generasi yang diwujudkan
secara spontan macam ni. Sebelum tu orang rumah kami, bini kami ada sebab boleh saya katakan sini kami adalah antara yang terbaru molah kopok tu. Ada kawan-kawan yang operator yang lain, kawan-kawan yang pengusaha lain udah menjangkau 20 tahun. Lagi lama. Lagi lama. Lagi otai lagi. Sama umur dengan saya lah. Jadi daripada aspek ialah bini kami ada satu ketika bekerja hendaknya dan ngambil sedikit ilmu diminta bini kami bahawa kita mesti malah kita pun. So setelah dragging daripada ya kita dapat satu platform iaitu saya mengeluarkan modal daripada kumpulan wang simpanan pekerja banyak semualah ataupun dana-dana yang sedikit ya kita beli mesin, kita beli jadi kita mula. Kita mula. Sebelum Tuan Haji berniaga dak kopok Tok Paindah semua, kita kerja sebagai apa? Saya penjawat awam sebenarnya. Penjawat awam. Bersara tahun 2013. 2008, 2013 dari 5 years. Within 5 years. Okay. 5 years before pension lah, sebelum pension lah. So sebelum pension dah ada Perancangan lah. Perancangan awal lah. Sebab saya faham bahawa kalau seseorang itu pension, kalau saya ada kerja amat boring diam di rumah. Okay, faham. Jadi kita mulakan pilot project kita sebelum 5 tahun pension kah. Pada hikmah saya kalau kita memulakan sesuatu sesudah kita pension, banyak sih jadi. Okey, faham. Banyak sih jadi. Biarlah kita mulai dia sebelum kita pension. Jadi bila kita udah pension, bersara kita dah dapat pinpoint weakness-nya. Kita pun dah ada banyak customer. Kita pun marketing conquer kita dapat juga. Perniagaannya dah ada base. Dah ada base-nya. Betul. Mesti banyak trial and error masa Betul. olah bisnes tu. Boleh tahu siapa cabaran waktu first kita mulakan perniagaan tu? Sebab kita mula-mula kan kita dah ada variasi kopok. Kita ada kopok udang, kopok sotong, kopok ikan of course, and kopok ikan sardin which is seasonal. So susahkah nak mencari ataupun polahnya jadi nyaman? Jadi dari aspek masakan sini-sini lah. Dari aspek ni kan. Contoh mie goreng. Okey. Mie goreng di kedai tu lain rasa, mie goreng lain tu lain rasa. Tapi tangan yang sama, 10 jari yang sama. Okey. Orang lain. Orang lain. And then lenggoknya lain mungkin. Betul? Boleh jadi. Resepi lagi. Jom goreng mie goreng gini. Siap. Yusuf ni memang extra. Yusuf extra. Kau seorang ekstra lah. So macam ialah yang pun kaedah lah. Kaedah yang dapat kita menyentuh pasal cabaran tadi. Memang satu pekerjaan kita memang at the beginning kita memang ada cabaran lah. Cabaran utama kita lah untuk mencunkan rasa. Cunkan rasa. Sebab bila kita dah tune, tu rasanya kita terus kuncikan ataupun stop at that point lah. So sentiasalah kita orang nulis nota, ikan mana tu. Takut terlebih tepung kata kurang tu. lari rasanya. Ni sih kami molahnya macam pakai set lah. Kalau contoh lah, kalau 100 kilo ikan tu ramuannya 200 kilo ikan tu ramuannya. Si perlu kita terperinci tiap hari sebabnya adam pun kita more or less kita reka yang pun table lah. Okey. Yang pun apa tadi, yang pun So ingredient. adalah sekurang-kurangnya nota-nota yang kita ambil every time kita orang molah kopok lah. Memang Memang ada. ada catatan. Memang ada daripada bahan mentah sampai pasaran sampai apa tadi yang pun proses. Kita mau tahu kukus berapa jam. Kita mau ngadun berapa minit. All these thing account yang pun test dengan quality. Betul. Kita siapa main tam kerambu aja. Siapa? Kita mesti mau ada yang pun set yang punya. Anything lah kita nak buat barang mau kita hari tu lain kita buat esok lain. Berubah. So kiranya resepi kita tu bertukarnya kita boleh madah resepi kopok kita ini tu dah perfect ataupun masih boleh diperbaiki. Dari segi yang pun pemasaran kita saya rasa perfect lah.
pemasarannya. Dari segi pemasaran Rasa. diterima oleh Rasanya. Baik rasa. rasanya bagi kita. Rasa diterima oleh customer. Aha. Jadi customer ada feedback daripada dia bahwa lemak cukup, masih cukup semua lah. Maksudnya si perlu diubah dah lah. Macam Melainkan ni ajak kita lah. pergi ke a bit higher lah. Mungkin cottage industry ke apakah. Sebab bila kita malah produk at level kecil, kita pun apa tadi? Quality control kita mungkin berlainan. Mungkin kita naik taraf sikit ke lebih besar. Jadi mungkin di sini kita mau cun-cun benar-benar lah. Betul. Kira susah juga lah tu mula rokok. Si senang mula rokok tu. Si senangnya si start tapi berbaloi lah. Berbaloi. So kira berapa lama lah R&D kita R&D untuk rasa aja. Dah berapa lama dah? R&D saya rasa mungkin dalam 7-8 tahun dah lah. Wow. Mun sebelum kita start berniaga kan kita ada pola R&D berapa lama dah sebelum kita start macam contoh kami nak kopok kami macam tu baru kami pasarkan. Tuning Sebelum stage. kita start berniaga. Tuning stage. Tuning stage dari aspek rasa kita apa tadi? Kita coba daripada daripada pengolahan kita dari masa ke masa lah. Maksudnya tadi kalau kita buat hari ini and then kita tune macam yang pun rasa, jadi kita dengar feedback daripada customer kita lah. And then along the way kita improve. Oh, maksudnya sepanjang dasar berniaga ya improve lah. That length of time mungkin dalam bertahun juga baru nyecun. Okay, kami mau tahu siapa yang jadi tester antara kita ataupun bini kita. Tapi kita tunggu dulu. We're gonna have to take a break first. We'll be right back on Borak Tasty Peng. Kembali lagi dalam Borak Tasty Peng, masih lagi bersama dengan Zel, Yusuf dan Afikai. Yes. Apa yang Yusuf pegang tu? Sekarang tu Yusuf tengah pegang keropok ikan parang lundu yang diproduce oleh dua kapal layar yang jenis besar saya rasa, and mungkin kita orang dapat nangga stiker-stiker yang dipegang oleh kawan-kawan saya tu. Tunjuklah orang ada apa tu? Kami dia excited nangga. Keropok sardin, keropok udang, keropok sotong. Dan yang Zel pegang tu keropok udang belada. So sebenarnya apa hal kami orang ngesor kita orang stiker-stiker tu nak cuba kena. Tunjuk setidaknya. Kami orang ngesor kita sebab itu adalah salah satu cara sidak tu membeli keropok. Orang-orang yang datang daripada Kuching ke daripada tempat-tempat yang different datang ke Lundu tu untuk beli keropok daripada dua kapal layar dengan cara memberi stiker. Sebab apa? Sebabnya nyaman lah. And yang sold out, okay. Always sold out. Always sold out. Bukan nyaman je, even stiker tu pun agak menarik juga sebenarnya. Sebab kami nangga stiker tu nak malah kami rasa macam keropok tu very original, locally made macamnya. Pandai siapa design tu? Okey. Kembali lagi dengan kami orang di Borak Tasty Peng. Kita ada Tuan Haji Saini bersama kami orang. Jadi kita ada keropok tu nak. So, siapa yang selalu quality control in terms of rasa keropok ya? Okay. Kita kah isteri tersayang? dalam part masakan dan rasa-rasa tu memangnya jauh daripada perempuan lah. Dari bini kami lah. Nya boleh nyajak rasa. Hanya boleh nyajak rasa. Nyajak tune semua. Jadi apa yang dirasanya okey, kami follow aja lah. Nya kena Chef Gordon Ramsay isi dekat dapur. Gordon Ramsay kan gawo. What is this? sebab kita ada sentiasa bekerja dalam sikap harmoni lah. Kepak sama dirasa. Kita perlukan keharmonian dan perpaduan. So, bukan setiap Pernah kali tak? macam Gordon Ramsay lah. Soalan, pernah tak Tuan Haji dan isteri tak sama pendapat tentang rasa? Seorang pada okey, seorang pada si okey. Okey. Dalam spek rasa tu macam seperti yang saya katakan sebelum ni, dalam time frame yang kita nak cun rasa memang banyak pendapat lah. Memang ada dua pendapat lah. Tapi kita ambil yang satu lah. Hari ini pendapat dia mungkin cun, esok mungkin pendapat saya mungkin cun. Tapi apa-apanya memang ke arahnya yang cun lah. Sebab masakan tu
Perempuan yang lebih lah. Betul lah. Betul. Kita laki tu Laki makan semua nyaman. ngap aja. Semua best. She says women always right. Yeah. Benar sih. Dia nyata kat sebelah kanan. We'll see when you're wrong, okay? I'll catch you when you said something wrong. Okay, now Cik Saini, Tuan Haji Saini, kita pun bekalan bahan-bahan mentah. Dari sini kita dapat all these seafood produce. Adakah daripada laut yang berdekatan? Okey, daripada aspek bahan mentah yang asasnya ikan lah. Asasnya ikan dan sotong dan apa tadi udang kita ambil daripada kucing. Oh, Kita ambil daripada Okay. kucing. Semua corporate operators itu ngambil dari kucing yang punya. Oh, ya kah? Sebab kita nanggal lunduk tu memangnya by the seaside. Tapi penangkapan nelayan situ siklah sebesar yang dia ada di Kuching dengan pauk kotaknya, dengan kapal tundanya, For instance, kami dua di bawah Refimas Enterprise tu habis dikit kita molah satu kali lah 100 kilo ikan. Besar, production yang besar lah. 100 kilo ikan. Jadi mungkin kita pergi market mana-mana pun yang di Lobo Wang Siam mungkin dalam 60 kilo, 50 kilo pun banyak orang nak beli juga. Jadi situ nelayannya sehebat sidak di Pending nun, sidak di Kuching nun lah. Di mananya ada pauk kotaknya, yang ada pukat tundanya, jadi tangkapannya lebih besar lah. Jadi bila kita order, anytime aja, telefon aja, half an hour before kita datang, dia terus ready dalam cool box-nya. Kita terus muat dalam kita pun double cabin. Sentiasa ada stok kah ataupun kadang-kadang ada hari yang macam sorry bang, saya dah ikan memang hari tu. Memang dalam apa-apa juga benda kadang-kadang kita run out of stock lah. Macam di pembekal kami di Kuching nun, waktu tengkujuh nang agak susah sikit lah. Macam ranging daripada bulan 10 hingga macam kini tu lah. Macam kini tu memang kita terhad juga sikit lah. Kita mesti plan kita pun cara kita nak mulai 2 months ahead. 2 bulan ke depan bahawa stok kita ikan kita di dalam freeze kita memang mau 2 bulan. Sebab the next month will be rainy season ataupun laut sih mengizinkan sidaknya nangkap ikan. Pernah sih terputus bekalan sampai saya production, saya dapat beroperasi. Pernah. Lama sih. Cina sih makan masa lama, dah habis lama dalam 3 minggu macam ni lah. 3 minggu lah. Saya dah stok langsung lah 3 minggu. Saya dah stok. Sampai berbulan lah. Sampai berbulan. Jadi macam mun kira supply kita ikan-ikannya sebenarnya nyesik perlulah fresh gila nak sebabnya akan dijadikan keropok kan, ataupun ikannya perlu juga fresh untuk jadi keropok menjadi kualiti yang tinggi. Okey, dari segi ikan kita sih perlu ikan fresh benar. Pertama nya pun tekstur daging lain punya fresh, nya akan banyak lemak. Okey, kedua nya mahal. Nya mahal. And then ketiganya kita kita perlu stoknya lama lah. Maksudnya tadi punya fresh kita perlu nyuhnya beku dulu. Nyimpannya lama juga. You have to freeze it first. Memang mau dibekukan. Nyuruhnya pun tekstur daging ikannya sampainya sesuai. Sampainya sesuai. Kalau tangkap muat lu terus buat kopok no. Si dapat. Si jadi si jadi. Okey. Akan perlu di freeze. sebab kita perlu ya tadi tekstur ikan daging ikan perlu dikompres dulu lah dengan ais. Dahnya mel, bawa kita dapat mola. Mun buat dari pauk terus pola nya ada defeknya. Really? Nya berlubang, nya kadang-kadang si kering cepat. Kadang-kadang dikukus mantap. Sebabnya banyak lemak waktunya baru datangnya. Pasal tak kita beli ikan baru and then you just grill it. Oh my goodness. So good. Bila kita angkat freeze, the next morning, the next 2 days after that, ada nak sikit. Ada hilang sikit yang pun lemak Yes. Nak hilang lemak perlu kami. Okay, understand. Kami ingat buat keropok tu. Kita perlukan lemak untuk bagian nyaman. Okay. Ni saya pakai ikan fresh. Interesting. Berikutan pandemik COVID-19 tu, perniagaan kita orang ada terjejas kah?
ataupun pengeluaran perniagaan tu berjalan macam biasa aja. Sebab Luduk kan jauh daripada Kuching. So Dalam apa cerita? apa cerita konflik tu saya ingat yang pun tune yang pun tone sama lah. Minatnya tadi scale besar dengan scale kecil saja. Macam orang tu bisnes kecil, scale kecil bunyinya, tone bunyi kecil. Tapi memang ada. Sebab sebelum konflik saya buka kedai saya, every weekend penuh orang singgah. Because sebab waktu ya orang bergerak bebas. Yes. And then bila dah datang konfliknya macam kata cita pembeli jarang. jadi ialah efek collection kita, weekly collection kita ada terjejas, daily collection kita ada terjejas, Monthly of course. monthly of course, collection of semuanya affected. semuanya kumulatif ke monthly. Memang merudum sikit lah. Production wise, Production wise okay, ikan masih ada. masih ada. Oh, okay. Walaupun tengah COVID time-nya nak ke earlier of 2020 right. Supply ada putus pindah lah. Saya ada. Sebab kita si agresif gila mola. Jadi nya stok tidak toke besar lagi ada. Mungkin kita agresif mola memangnya ngeluar Sebab agresif juga. productionnya pun ngikut skala penjualan juga lah. Penjualan kita aja nya link lah. Nya link dengan keadaannya. Okay, Tuan Haji, kita apa nak tanya saya tengok. Lalu hilang deh pala. Hilang deh pala. Kita fikir lo kami tanya lo, okey. Kami nak tanya dalam apa? Syarikat kita macam ni kita bahagikan kita pun Yes. tugas dengan isteri tercinta. Yes. Okey. Kira kita jaga apa, bini tak jaga apa. Jadi dalam syarikat tu, dalam syarikat Rafimas Enterprise tu kita bagi tugas lah. Saya mau kepada seperti yang saya cakap dengan Puan kan? Puan. Ya. Puan, Cik. Sudah puan ke cik lah? Sudah puan. Dengan Puan tadi bahwa kalau part molah dah kopok tu ingredient apa nang bini kami pun kerja lah. Empat keluar produk tu daripada lunduk tu nang 100% kami lah. Ngambil ikan kami spotnya pun marketing place, conquering marketing place, memang kami pun perancangan lah. Pasal production marketing eksekutif lah untuk company tu. Segala online pun transaksi semua kita lah. Betul. Wah. Pada notok teh, kami tanya notok teh. Tu kita bolah je lah. Kami pun designer. Wow. Kami pun designer. Okay. Kita sekarang dah interview Tuan Haji Saini. Ya. Lepas ni kita akan interview orang kuat dia. Banyak gila dah dengar cerita daripada Lepas ni kita Zaini. nak korek pula daripada orang kuat dia. Ada tak yang pun bahan lagi? Kembali lagi di Borak Teh Sipeng. Welcome back guys to Borak Teh Sipeng. As usual, I'm your host Yusuf with Marzella and Afikai, and today our topic is all about making the keropok, the perfect keropok ikan or udang or sotong dan lain-lain. Yang anda boleh dapatkan di Lundu. Yes. So kami orang dah berkelakar dengan Tuan Haji Saini just now mengenai caranya start business tu, how daknya marketing, gini sambutan daripada customer. Dan kini tu kita ada isteri kepada Tuan Haji Saini. Introducing Hajah Rohana binti Nawi. Selamat datang ke Borak Teh Sipeng. Dengan cerita kita adalah tulang belakang kepada orang kuat lah. Orang kuat. Kepada produk kita orang tu. So kami mau tahu gini first kita cari resepi keropok tu. Resepi kami pun lah coba sikit-sikit nak. Mula-mula kami buka dengan keluarga macam ni rasa. Kami minta komen lah. Kami ubah suai sampai ke tahap satu masa kami sikmok nerima komen lagi lah. Bila rasa kami pun dah berpuas hati nak. Dan kadang kami malah masin gila, kurang masin. Jadi kami mesti tahu mana ni satu nak kami ikut. Bila kami rasa puas hati, kami terus resepi lah pakai kami. Siapa orang selalu disuruh tak nyuruh?
merasa? Banyaklah pelanggan, Oh. keluarga. Kita ambil komen-komen pelanggan. Komen-komen sampai ke satu tahap kami pakai resipi kami pun aja lah kami okey. Sedap rasa makin memang nak dah rasa di sesedap komen rasa. orang sedap rasa. Macam-macam lah. Okey, since ramuannya. kita orang yang Pak kata Tuan Haji saya ni tadinya madah orang kita yang lebih kepada operasi production popok tu. Apakah proses-proses yang perlu dilalui barunya jadi kedak tu? Pertamanya kita nyiang ikan dulu lah. Okey. Niang Proses ikan. Buang- ikan lah. buang Buang apa tu? tulang. Buang tulang. Buang dibersih Okey, semua lah. Lepas ya kita di mesin untuk menghaluskan isi ikan kan. Mesin lepas ya baru di masuk dalam adunan pengadun lah. Kita campur lah bahan-bahan lain termasuk tepung, garam, semualah bahan. Sialah rahsianya teh. Iyalah, itu peluang pada kita lah rahsia. Jadi, kita masuk semua dalam ya, lepas dia diadun. Lepas dia dah sebati kan, baru dikeluarkan daripada mesin dan kita timbang lah berapa bentuk yang kita nak, berapa berat yang kita nak lah. Okey. Ikut keperluan kita pun nak. Jadi lepas kita timbang lepas semua, kita akan bentuk lagi lah menggunakan tangan. Pakai tangan, no? So Pakai tangan. bentuk-bentuk tu kita bentuk menggunakan tangan. Pakai tangan. Bukannya dipotong kedak ya? Dekat ya, boleh dipotong. Oh. Ya, Dia dibentuk bentuk panjang je dulu pakai macam tangan. tu. Tapi Ketolan, okey. dipolah ketolan tak. Lepas ya baru dah siap ketolan dikukus lah. Okey. Ambil masa 5 jam. Oh. Pasal bawa potong lagi. Belum Belum dah lagi. potong. Banyak dia. Sabar sis, sabar. Dan selepasnya Lepas ya bila dah tutup api lah, dah semua dah kita biarkannya sejuk, keluarkan daripada loyang. Simpan dulu lah sampai malam biasanya lah. Baru kita simpan dalam freezer. Bilanya dikeringkan di Belum lagi. Belum. Sabar. Tadi nyanyi orang sabar. Hanya diri sih sabar. prosesnya. Selepasnya Selepas ya baru disimpan dalam freezer, ambil masa 2 ke 3 malam lah. 2 ke 3 malam. Lamanya proses. Ya Allah. Tapi prosesnya Ingat, sedih kan on dia lah. senang Kita tak? nangganya macam ni nak. Bilanya cukup keras sampai 3 malam, barulah dipotong. Potong pakai mesin lah. Okey. Lepas Tanya ya baru beku-beku dijemur. ya dipotong. Dijemur ikut cuaca lah. Okey. Jemur ambil masa berapa lama? Sekiranya hari cukup panas, hari cukup lah. Sehari Sampai cukup. kering lah. So lepas dia total siap. masa yang diambil untuk Memang siapkan makan dia masa tu- seminggu lah. Ambil masa seminggu. Girl, lama ya. Lama. Buknya sip macam lah. Produk lain pula kita terus jadi nak. Pupuk tu memang pakai proses lah. Memang prosesnya lama macam ni kah? Kita ada teknologi yang breednya lebih cepat kah sebab ataupun sebab kita orang nak breed jaga kualitinya, breednya nyaman sampai pola proses agak panjang. Memang sih dapat. Memang tidak. It's like Bila kita dah dikukus, ini dapat terus dipotong tak? Ini belum tak cukup keras. Kita ngambilnya, nyuruhnya keras, simpan dalam freezer dulu. Kompleks ya. Jadi mun masa musim hujan tu Yalah masalahnya. Jemur dalam rumah. Si boleh. ada Terpaksa ambil masa 2 hari, 3 hari, bu dapat kering. kini tu kan ada mesin Ya, yang Ada minyak obatnya, ada tapi mesin si pakai sebagus jemur dalam cuaca rumah. matahari lah. Oh. Ada orang pakai obatnya. ada Hanya si apa kembang, si bagus. Oh. Buat bukan kata si Ya, si bagus sama, lah. si sama Natural macam lah. Si original macam matahari. matahari lah. faham Kalaupun kita faham. simpan nama obatnya kan si apa bagus, si apa kembang lah kita gorengnya. Nyasi kedak Lagi tu. pun si dapat banyak, masa ni lah jawapan nak. Oh. Macam jemur tu. Macam kita jemur di cuaca panas matahari nak ambil besar kawasan kita dapat jemur banyak lah. sekali tanah. Banyak je step meteor kira macam Memang banyak. ambil makan masa ada tenaga je lah. memang. So kita ada pembantu sih. Ada. Rami lah. Dalam 3-4 orang macam ni lah. Oh. Tapi masa memprosesnya kami nunggu sidanya lah. Masa hari untuk saya dah nolong mula lah. datuk saya dah. Oh, munnya dah siap macam packaging tu. Bukan kita juga kah yang Kami juga membungkusnya? Ada juga kadang orang nulung. Memang ditimbang lah berapa berat kita mau nak. Okey. Daripada kita kan banyak flavor kan, ada sotong, ada udang, ada ikan sardin, ada ikan parang. Secara peribadinya lah, favorite kita nak ni sikit. Biasa aja kami mula. Semua kami suka. Sebab pelanggan semua suka. Pelanggan suka semua. Dia dah sold out kan? Betul. Sebab mungkin Ikut permintaan pelanggan So lah. Tak ada yang banyak semua, dia nak. semua flavor tu semua favorite lah. Memang paling famous paling best seller. Ikan parang tu lah. ikan parang lah. Ikan parang.
Yang ikan sardin ya, kami pernah korang cari Ada kami sejarah mula tapi jujurnya. selalu lah. Yalah. Oh ya, Sebab season permintaan lah. banyak kepada ikan parang. Kami mula ikan parang. Oh ya, best selling lah kira macam. Lepas ya udang, sotong banyak permintaan lah. Ikut permintaan pelanggan lah. Dan ininya banyak minta ya kami pula. So kini tu kami orang dah tahu kita adalah orang yang bertanggungjawab membuat dan memproduksikan kopok-kopok tu. Selain daripada kopok tu, kita ada plan pola produk-produk lain kah? Seperti nak nama nak ikan, nak kerin, nak rasa kedai kertas setek tapi nyaman Dahfa. Rasa kedai kertas. Kami belum lah. Produk-produk baru seperti ataupun produk lain. Kami Inovasi lebih berminat macam Liko, fishball. Memang kami perancangan akan datang nak buat lah. Pasaran ya kira okey lah. Kami akan cubalah. Sebab ikan masa semua orang makan fishball kan. Like nobody don't like Biscuit fishball. macam ya. Mungkin kami akan jualnya cara kelak macam makanan. Interesting. Ni tahu tiba-tiba ada spicy Korean kopok yalah, ikan ke. Tapi kita ada start molah lah. Mula untuk Because- untuk diimpun lah untuk keluarga aja. Oh, Belum di tengah pasaran untuk pelanggan R&D. gila lah. Because tadi Encik Tuan Haji Saini ni ada madah kami orang kita orang mau perfectkan kopok tok rasanya mengambil lebih kurang 7-8 tahun nak. Betul. And yang macam masih lagi ongoing sebenarnya. So untuk produk kita yang akan kita mau release kelak, kita dah start jual lah R&D nya. Yalah. Sebab Interesting. kan kita pola terus jual lah, kita pun mau tahu Betul, rasa betul. macam ni kualiti rasa nak dimau oleh pelanggan. Kami akan mula lah macam fishball. Lah. Sentuh pasal kualiti, macam ni syarikat kita menjaga kualiti untuk produce semua makanan keropok tu. Penjagaan kualiti. Kualiti In dari terms segi of rasa macam ni. rasanya, in terms of packagingnya, semualah. Memang kualiti penting nak dijaga lah sebab kami rasa tadi resepi kami sih pernah ngubah. Oh. Start daripada kami mula sampai kini itu. Kadang-kadang ngomong soal lain dah. 2-3 bulan akan datang lain. Kami memang sih mau nukar walaupun bahan mentah ya mahal. Biar kami naik sikit harga produk tu tapi kami sih akan Mau jaga kualiti. nak nukar rasa tadi nak jimat-jimat kenapa kan. Kami sih memang kami ikut resepi asal dulu lah. And then tadi kami orang ada tanya Tuan Haji Saini lah. Di sekitar Lunduk tu terdapat 8 ke 9 hampir 10 orang yang jual keropok ikan. Apa keistimewaan dan keunikan Keropok keropok kita orang. keluaran kita orang? Kami si pandai madah macam ni terserah dengan pelanggan. Ikut pelanggan masing-masing. Ada yang suka produk kami, ada suka produk orang lain. Dia tahu kita ada engkah Mesti ada biasa. rasa tertentu. Ya. Cerita pasal banyak saingan dia nak aja. Kami nak nanya nak. Kena keropok ikan sebenarnya. Dari tadi kami nak tanya. Oh, ya. Kena keropok ikan. Kena si jual kek lapis ke? Macam kek lapis dah banyak gila saingan. Di Kuching pun orang dah banyak mula nak. Betul. Tapi keropok ikan tu cuma di Lunduk je yang banyak mula. Oh, Tempat lain kita boleh cari sebab lah. tek keropok ikan tu agak popular di Lunduk Di dah. Macam Lunduk. orang dengar Lunduk je orang tu ingat keropok memang ikan macam dikaitkan lah. dengan keropok Kalau ikan lah. Afiq sold out ke? That's why Sold out. sebab kita mau tahu macam ni tahu kami tiba-tiba pindah ke Lunduk kami buka keropok ikan. Boleh. Kau jangan mencantik. cara kita quality control gini, kita goreng kan baru tak rasa ataupun kita dah dapat nangganya. Oh, si bagus tu. Tak ada. Nya si ada masalah apa lain lah bila ikan ya okey semua diproses kita cara yang samanya kan jadilah. Si ada kisah pasal rasa pasal. Rasa memang kita dah macam ya juga lah. Sebab campuran kita etek dah betul. Ada betul. Okey. Kami Menggok mula akan datang tangannya, pun Yusuf. macam ya juga. Kami ada macam kata kami tadi kami ada ngubah resepi, Apa-apa saya ada resepi ngubah lah. rasa. Nak ikut macam yang sama lah. Saya dah Cuma kurang ya, apa-apa. saya ada kurang apa-apa. Jadi rasa tetap sama lah. Kami rasa bisnes tu apa kata Tuan Haji tadi nya ada madah kami bisnes tu dah berjalan selama 10 tahun. Betul. 12. 12 tahun. In the future lah kita ada trend orang kah untuk mewarisi bisnes tu kelak. Ada juga anak kami. Seorang aja yang mau. Nak lain semua bekerja lah. Nya dah belajar kita cara malah kopoknya semua Dah lah. faham semua. Kami akan nyerah dengannya lah satu ketika kalau bilanya dah mau benar nak. Sebab anak kami perempuan pun punya bekerja lah. Kerja kerajaan jadi siapa lah.
Sebab perniagaan tu pun boleh jadi bisnes turun temurun. Yeah. Generasi akan datang. Resepi tradisi, Lundu, come on, come through. Saya kan nak mau share resepi dengan orang lain lah. Betul. Ini adalah top secret. Okey, Kak Etik, apa nama Etik, selain kita ada plan mau branch out daripada Lundu? Dah ada berkelakar dengan lelaki tak kah? Cuba buka kedai dekat. Dulu kan, ini kan. Adakah? Dah ada plan kah tak ya? Kami setakat tu ialah siapa pelanggan yang ambil kami hantar lah dan akan masak di tempat dan nyempun lah. Kami jadi pembekal aja. Kini tu dah ada lah. Ada, macam memang dah ada. ekspor lah sebenarnya. Ada Dia ada ekspor paling jauh sampai sini. Dia terpulang pada pelanggan dia kadang-kadang tak nyembak sampai ke luar negara pun ada. Sampai ke Semenanjung. Orang Semenanjung bila orang kerja situ balik kampung memangnya untuk buah tangan. Maksudnya Kopota dari Resell Valley. Memang dah dikenal. Okay. Alright, thank you so much Puan Najah kerana dah memberi kami orang banyak info dan meluangkan masa mengenai produk kita yang special. Kami harap bisnes kita akan terus maju. Amin. Pada tahun 2021 tu, sebab 2020 kita tahu siapa biasa sebab COVID. Betul. Okey, kami orang akan kembali lagi esok hari di episod baru Borak Teh Sipeng. Nama saya Yusuf. Zel. Nama saya Afikai. Jumpa di episod yang seterusnya. Bye guys.